Pernah nampak tak iklan servis-servis logo design yang murah-murah? RM10, RM20, RM50. Isu design logo RM50 ni memang dalam grup grafik Facebook ataupun grafik community, geng-geng designer ni memang habis-habis cerita dia. Okay? Jadi memang confirm kena kecam kau-kaunya. Sebab apa? Takkanlah satu identiti utama dalam satu perniagaan jatuh pada harga yang sangat rendah. Tapi kalau kita tengok daripada sudut businessman ataupun peniaga, lagi murah, lagi bagus. Save budget. Asalkan boleh save, asalkan boleh jaga budget, jalan. Tapi hari ni kita nak bincangkan kenapa logo yang proper tu dia tak boleh murah. Tak boleh murah. Mula-mula sekali, selamat datang ke channel Sifu.com. Nama saya Imran Abdul Jabbar. Siapa yang belum subscribe channel Sifu.com ni, bolehlah subscribe. Jangan lupa tekan button notification. Jika kami ada video-video terbaru yang menarik, anda akan dapat dia punya notification ataupun dia punya reminder. Okey, Sifurian sekalian. Jadi apa topik kita pada hari ni? Kenapa logo yang proper itu tak boleh murah? Jadi satu topik yang sering diperbincangkan lah oleh geng-geng designer ni. Kenapa ada setengah orang yang offer logo yang sangat murah, ataupun kenapa ada klien-klien yang dia tak sedar bahawa logo murah ini ada kesan-kesan dia ataupun ada yang tak best dia. Kita tengok dulu daripada dia punya standard fikir dia, cara fikir orang-orang ataupun golongan yang nakkan logo murah ni. Kenapa dia orang pergi kepada logo murah ni? So golongan yang macam ni, dia tak anggap bisnes dia sebagai satu benda yang akan pergi jauh. Tak perlu nak buat branding, tak perlu nak tambah produk, tak perlu nak ada office, tak perlu nak ada brand image, okay? Tak perlu fikir pun tanggapan orang pada bisnes dia. Memang ada orang yang buat bisnes macam gini. Kita ambil contoh seorang tukang repair rumah. Jadi job-job dia adalah job-job yang simple-simple ataupun job dia yang tak perlu nak buat promosi sangat. Job-job kecil lah contohnya. Jadi dia pergi daripada satu job kepada satu job. Jadi tukang rumah ni, dia punya mindset dia adalah dia just nak buat kerja je. Dia tak fikir pun nak mengembangkan dia punya bisnes. Sekadar nak buat job, settle, habis. Settle satu job, dapat job baru. Settle satu job, dapat job baru. Jadi untuk tukang rumah ni, logo yang murah ni dah sesuai lah untuk dia. Kan? Dapat satu logo yang simple, asalkan ada rupa, ada simbol yang bersesuaian, pergi dekat kedai, print business card dan pas-pas-pas macam tu je. Jika anda termasuk dalam golongan orang yang mempunyai aspirasi perniagaan yang tinggi, logo murah ni tak sesuai untuk anda dan akan menjadi masalah kepada anda di masa akan datang apabila anda mengembangkan perniagaan dan berfikir tentang penjenamaan ataupun branding. Apa masalahnya dengan logo murah ni? Macam saya cakap sebelum ni lah, logo murah ni biasanya sekadar logo je. Orang order, designer buat dan designer deliver. That's it. Logo. Fine. Sometimes logo yang murah ni, logo yang servis murah ni, file AI pun tak dapat. Dia bagi JPEG PNG je. Itu pun kalau tak bernasib baik, JPEG je, tak ada transparent pun. Cumanya bila nak minta yang vektor, tak ada. Kalau nak, kena bayar lain. Biasanya macam tu. Okay, itulah kesan ataupun efek kita order logo yang murah. Dan satu lagi, semasa proses membuat logo yang murah ni tadi, klien tak dapat gambaran macam mana cara nak guna logo ni dekat pelbagai tempat yang berbeza. Contohnya, macam mana rupa logo ni kalau kita letak dekat business card? Macam mana logo ni kalau kita letak dekat signboard? Macam mana kalau dekat atas produk? Macam mana kalau dekat atas benda-benda lain? Tak ada gambaran, tak ada visual tu tadi. Tak nampak aplikasi dia kalau kita nak print ataupun kalau kita nak gunakan dekat tempat digital, web ataupun di akaun social media contohnya. Memang tak ada kan? Sebab servisnya murah. Bagaimana pula dengan designer-designer yang menyediakan servis logo yang murah-murah ni?
Okey, yang ni yang saya selalu perhatikan lah. Kadang-kadang kita tengok dekat Facebook, iklan-iklan ni kan. Yang menarik dia adalah dia punya respon tu banyak gila. Of course lah, benda yang murah kan, tertarik dengan portfolio yang tunjuk, logo-logo yang tunjuk tu yang menarik-menarik. Jadi dia punya komen ratusan, kadang-kadang ribuan komen pun ada. PM, semua nak dapatkan servis dengan logo yang murah-murah ni. Saya selalu melihat isu ni. Bagus lah bisnes dia kan. Banyak logo ataupun banyak job yang dia dapat, atau banyak potential job yang dia akan dapat. Berapa banyak logo yang dia boleh create dalam masa satu hari. Okay, just assume kita assume dia boleh buat 1 ke 3 logo lah satu hari. Jadi satu minggu dia boleh buat 7 ke 21 logo. Kalau dia charge RM50 kali dengan 21, so dia dapat RM1,050 seminggu. Kalau dia charge 100 kali dengan 21, RM2,100 seminggu. Kan? Boleh tahan juga seminggu RM2,000. Tapi kita fikir lagi, sebenarnya production macam gini, dia dah jadi macam kilang Job masuk, keluarkan. Job masuk, dia proses dan dia keluarkan. Okay? Sempat ke nak study satu persatu, buat research dan sebagainya. Jadi kebarangkalian besarnya, kerja-kerja macam gini, dia buat daripada kombinasi benda-benda yang dah sedia ada. Ready template, ataupun kombinasi ikon-ikon ataupun vektor-vektor yang dah ada dekat internet tu. Okay, sama ada yang free ataupun yang premium. Tak kisahlah, janji benda tu dia tak perlu nak create baru, just letak-letak, susunkan sesuai dengan nama klien, done. Mungkin juga design-design ni hasil daripada recycle ataupun benda-benda yang dah reject sebelum ni, diguna balik semula, tukar balik warna, tukar balik sikit-sikit simbol, tukar balik dia punya nama dan serah kepada klien-klien yang baru pula. Macam tu. Jadi ini adalah produk yang kita panggil dia produk one off lah, sekali buat settle. Okay? Pelanggan hanya datang, dia bayar, okay, dia dapat produk. Jadi servis sebenar secara total daripada designer tu, klien tu dia tak dapat. Tapi macam saya cakap tadi lah, servis ni tetap ada market segmentnya. Ada bisnes ataupun ada orang-orang yang nak logo-logo macam gini, ataupun yang level aras fikir dia sampai sini sahaja. Jadi kita anggapkanlah rezeki masing-masing. Servis macam ni, dia punya hubungan dia ataupun dia punya interaction dia ada sedikit limited lah. Biasanya klien ni dia datang, mungkin dia ada idea sikit ataupun idea kasar sahaja, ataupun sometimes tak ada idea langsung. Terserahlah pada designer nak buat apa. Dia hanya bagi info-info yang penting. Nama perniagaan dia apa, dia buat apa. Lepas tu sikit-sikit apa yang dia nak, terserahlah kepada designer. Kemudian designer ni pula dia terima job tu macam, okay, ini dia punya harga sekian, ini servis yang saya bagi, tak boleh komen banyak-banyak, jangan bincang banyak-banyak. Nah, ini logo dia, thanks for the payment, bye-bye. Kadang-kadang berlaku macam ni lah. Saya ni masih lagi buat logo sikit-sikit lah. Tak banyak sangat, tak seaktif macam dululah. Tapi minat buat logo tu masih ada. Okay, sesekali datang klien, datang jumpa, dia kata, berapa nak charge buat logo ni? Saya cakap, okay, jom kita bincang. Lagi lama kita bincang, lagi mahal nanti harga logo tu. Jadi nanti kita bincang lagi macam mana nak buat ni. Lagi lama bincang, lagi mahal. Okay. Okey, baiklah. Walau bagaimanapun, jika bisnes anda mempunyai aspirasi yang lebih, aspirasi yang tinggi, ini bukan servis yang anda cari. Servis-servis logo desain murah ni, ini bukan tempatnya. Okey, ada banyak lagi yang anda boleh dapatkan daripada servis yang lebih proper. So kita punya keyword hari ni adalah proper. Logo yang proper, servis yang proper. Bisnes yang nak maju, bisnes yang ada aspirasi untuk memajukan branding dia, memerlukan servis yang proper. Apakah maksud logo yang proper? Jadi untuk menjawab topik video kita kali ini, logo yang proper itu tak boleh murah. Jadi kita kena tahulah ciri-ciri logo yang proper yang saya maksudkan ni. Tadi kita dah tengok logo-logo murah ni kenapa, apa ciri-ciri logo murah ni. Jadi bagaimana pula dengan logo proper ni?
Logo proper ni biasanya logo yang terbalik daripada logo murah tu lah. Dia tak dibuat dengan cepat. Dia mesti mengambil masa, dia ada dia punya proses dia ada dia punya research dia. Dia bukanlah satu benda yang terhasil dengan melulu saja. Jadi kalau klien datang dia nak logo petang ni juga, dia nak logo secepat besok pun, ini bukan dalam kategori logo yang proper. Logo yang proper ni dia memerlukan perbincangan yang detail, perbincangan yang baik, perbincangan yang mendalam dengan designer yang faham tentang teknik-teknik logo. Ataupun lebih baik lagi designer yang memahami tentang bisnes ataupun tentang branding. Ni saya nak ingatkan satu benda lah. Ini saya selalu juga remind kepada usahawan, tak semua designer boleh buat logo. Tak semua designer boleh cipta logo dengan baik. Dia adalah satu skill set yang berbeza sedikit. Jadi maksudnya kalau kita tengok designer tu, dia boleh buat poster design dengan best, dia boleh buat flyers dengan cantik. Tiba-tiba kita pun datang suruh dia buat logo. Tak semestinya dia boleh hasilkan logo yang baik. Dia boleh buat grafik, dia boleh buat macam logo, tetapi logo yang proper tu mungkin tak boleh buat. Kena cari logo designer. Klien perlu membina satu level of relation antara dia dengan designer. Dekat sini kita boleh nampak ada perbezaan bagaimana seorang designer yang dah biasa buat logo ataupun yang faham tentang branding, cara approach-nya berbeza. Cara approach tu maksudnya cara dia tanya soalan, cara dia terima job, cara dia present dia punya kerja. Ada beza dengan designer-designer yang tak ada pengalaman ataupun designer-designer yang menyediakan servis logo yang murah. Logo yang proper ni, dia bukan macam logo murah yang macam saya kata tadi, sekadar logo. Bukan. Logo yang proper ni, dia adalah satu investment, satu pelaburan dalam perniagaan anda. Perniagaan yang sedang membina jenama ataupun perniagaan yang akan membina jenama. Mungkin anda kena bayar sedikit mahal untuk dapatkan servis logo yang proper, tapi ia adalah satu benda yang kita anggap dia satu benda yang berbaloi, berbaloi di masa akan datang ataupun berbaloi untuk long term application dia. Logo-logo yang dibuat secara proper ni, dia telah dibuat dengan baik, hasil research, hasil test dia boleh digunakan dekat atas pelbagai platform secara fleksibelnya tanpa ada masalah. Contohnya macam kalau dekat business card, print kecil pun dia nampak. Kita letak dekat signboard kedai, orang boleh faham. Kita letak dekat papan tanda waktu malam, lampu pasang, orang boleh nampak. Dekat akaun social media pun orang boleh faham. Jelas kita punya identiti. Jadi benda-benda ni semua adalah sesuatu yang kita akan dapat jika kita dapatkan servis daripada designer logo yang betul. Okay, kenapa bajetnya besar? Kenapa logo proper ni dia tak murah? Dengan bajet yang besar, mungkin designer tersebut tidak bekerja secara sendirian ataupun tak kerja sorang-sorang. Mungkin dia ada team dia yang spesifik. Mungkin ada yang buat study pasal business, study pasal marketing, study pasal competitors. Ada pula artis yang melukis, yang menghasilkan visual, yang buat lakaran-lakaran idea. Dan mungkin juga ada yang menulis tentang rasional logo tu nanti. Apabila kita hire logo designer yang betul ni, presentation juga akan dibuat dengan proper. Idea logo akan dipersembahkan dalam visual mockup yang boleh menggambarkan kepada klien tentang bagaimana logo ini akan digunakan. Gambaran lah gambaran. Contohnya kita dah design satu logo, lepas tu kita nak nampakkan dekat klien. Kalau kita tunjuk logo tu sekeping saja, just sekeping nampak logo, lepas tu dah. Klien ni dia tak nampak dia tak nampak dia punya gambaran dia. Kalau logo ni diletak dekat signage, macam mana rupa dia. Kalau logo ni diletak dekat atas produk dia, macam mana rupa dia. Produk dia mungkin botol, mungkin kotak dan sebagainya. Okey. Mungkin juga dia nak tengok kalau logo dia ni rupa dia pada business card, pada papan iklan. Jadi logo designer yang proper ni, dia akan persembahkan, dia akan presentkan
secara profesional, bagaimana logo anda yang proper akan nampak fleksibel, akan nampak berfungsi di pelbagai platform ataupun di pelbagai medium yang berbeza-beza. Jadi semua kerja-kerja ini memerlukan kos lah, kos tenaganya, kos idenya, kos researchnya, semua perlukan kos. That's why dia mahal sikit. Okay. Jadi pernah tak kalau kita dengar logo-logo yang harga dia sangat-sangat mahal? Pernah dengar mungkin ada yang ribuan, puluh-puluh ribu, ada yang sampai ratus ribu, yang sejuta pun ada. Okay. Jadi sebenarnya logo itu, kalau kita tengok logo tu mungkin tak sampai tahap harga yang semahal tu pun sebenarnya. Okay. Logo tu mungkin murah sahaja. Jadi dia punya benda lain tu yang akan menambahkan mahal itu, menambahkan kos dia. Mungkin ke arah kepada pembinaan jenama tu tadi ataupun kepada research tu tadi. Macam tu. Jadi fahamkan bahawa kos-kos yang besar ni sebenarnya adalah kepada pelaburan branding tu, pelaburan penjenamaan tu. Okey, saya faham. Tak semua bisnes memerlukan branding yang secara total dengan kos yang sangat mahal. Okey. So biasanya kalau kita approach ataupun kalau kita jumpa designer-designer yang faham tentang branding ni, diorang akan bincang dengan kita. Macam yang saya kata tadi lah. Kita akan duduk bincang kan. Dan kita akan evaluate nilai yang anda perlukan tu setakat mana. Jadi dia akan sesuaikanlah dengan bisnes anda, dia akan sesuaikan dengan bajet anda, dia akan sesuaikan dengan projection ataupun kemampuan lah, kemampuan yang anda mampu ketika itu untuk branding. Anda kena ready je lah mindset yang lebih sikit, bukan lagi mindset logo RM50. Logo yang proper ni sebenarnya dia adalah satu solution kepada bisnes anda. Macam saya cakap sebelum ni lah, logo yang murah ni dia tak ada apa-apa sangat nilai yang besar, especially dalam sense of branding. Dia hanyalah sekadar logo. Itu je. Logo yang tak proper ni, dia tak mampu untuk mempersembahkan identiti jenama anda dalam format yang berbeza. Tak ada idea tentang warna, tentang tipografi, tentang ikon dan simbol dan sebagainya. Ini adalah satu benda yang tak ramai orang terdedah. Logo yang proper ni biasanya dia akan diserahkan dengan satu manual cara penggunaan logo tersebut. Dalam corporate kita panggil dia sebagai CIM, Corporate Identity Manual. Ataupun sometimes ada orang panggil logo manual, ada yang panggil brand manual, macam-macam nama. Tapi formatnya tu lebih kurang. Dia ada cara penggunaan logo tersebut. Buku manual logo ni tak murah sebab ada kerja-kerja yang banyak nak kena buat selain daripada buat design logo. Logo dah siap logo dah siap. Sekarang ni nak buat apa? Nak test logo tu, nak sediakan kod warna dia, nak explain tentang dia punya tipografi, nak tulis rasional dia, nak test dekat atas, nak test ukuran-ukuran dia, nak test pula dekat atas pelbagai medium, contohnya business card, atas baju, atas letterhead, atas signboard dan sebagainya. Jadi logo-logo yang proper ni biasanya dia akan diuji macam saya kata tadi, dia akan ditest. Macam mana test itu? Logo ni boleh tak dipaparkan pada saiz yang kecil? Kalau kecil pun ada berapa dia punya had dia? Sampai takat mana dia punya had paling kecil? Berapa mm? Berapa pixel paling kecil yang kita boleh gunakan? Boleh tak logo ni dikenali kalau warnanya terbalik? Boleh tak logo tu nampak jelas kalau backgroundnya gelap? Kalau tak nampak jelas, apa yang perlu dibuat? Boleh tak kita reversekan warna dia? Kalau boleh reversekan warna dia, warna apa yang perlu di-reversekan? Adakah logo tersebut kelihatan seimbang secara visual? Bukan setakat ukuran. Kita ke ukuran sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa, nampak seimbang. Tak. Jadi visually nampak seimbang. Itu pun nak kena disemak ataupun dites. Logo yang dicipta tu, ada tak orang yang salah tafsir? Bila kita present ataupun kalau kita letak dekat mana-mana tempat, kita punya intention nak bagi orang faham identiti dia maksudnya begini. Tapi bila orang tengok, alamak, maksud dia dah nampak lain. Jadi masalah juga tu nanti. Kalau nak tahu masalah dia, pernah tak search dekat Google, cuba type bad logos. Nanti kita akan nampak beberapa contoh-contoh logo yang intention dia lain tetapi visually orang nampak lain. Bahaya tu nanti. Jadi panduan-panduan tentang logo yang proper ni tadi boleh didapati daripada
contoh-contoh logo manual. Pernah tak tengok contoh-contoh logo manual ni? Boleh Google boleh search gunakan keyword logo manual in PDF. Kita akan nampak ada banyak company yang kongsikan dia punya buku logo manual dia dalam format PDF yang kita boleh tengok secara online. Dekat sini kita boleh tengok dan kita boleh kaji apakah sebenarnya yang menyebabkan logo tu dia terbina dengan baik dan dia dikawal dengan baik, dan bagaimana untuk kita mengekalkan konsistensi cara kita menggunakan logo yang proper ni. Kesimpulannya, logo yang proper tak boleh murah. Terdapat banyak perbezaan yang besar yang saya kongsikan tadi antara logo yang murah dengan logo yang properly dibuat. Prosesnya tu berbeza. Logo yang murah tu dia simple, sekadar nak ada logo. Dapat job, designer buat, deliver, that's it. Tapi logo yang proper ni dia melalui proses yang spesifik. Proses yang proper dalam penciptaan identiti logo bukan sekadar nak ada logo, tetapi untuk perniagaan tu tadi boleh mengembangkan perniagaan dia dan mengembangkan penjenamaan dia. Tak kisah dekat mana-mana platform sekalipun, sama ada logo tu nak digunakan untuk dicetak, untuk digital, laman web contohnya, ataupun di akaun social media, ataupun lebih lagi daripada itu. Jadi jika bisnes anda mempunyai aspirasi yang tinggi untuk mengembangkan penjenamaan ataupun perniagaan anda, logo yang murah tu tadi bukan untuk anda. Anda perlu melaburkan sedikit kos yang tinggi untuk membayar desain logo ataupun agensi desain yang betul supaya dapat merealisasikan impian ataupun vision perniagaan ataupun jenama anda. Nilai sesebuah desain tu tak boleh diabaikan. Nilai sesebuah desain yang baik itu tak boleh diabaikan. Kerana desain yang tak baik itu ada kos kerugiannya. Apa pula pendapat anda? Sila share komen anda di bawah ini. Sekian saja perkongsian saya dalam video kali ini tentang kenapa logo itu tak boleh murah. Kita jumpa lagi di video akan datang di channel Sifu.com. Bye.